الله الله ربي هو الله. وكل ما سواه من جن وإنس وشيطان وملك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجماد وجوهر وأرض ومدرك ومخصوص حادث. Itu khabar ni. Semua itu hadisun. Ikhtara'ahu biqudratihi ta'ala ba'dal adam ikhtira'an wa ansha'ahu ba'da an lam yakun syai'a iz kana fil azal mawjudan wahdah lam yakun ma'ahu ghairu. Maka tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala, iaitu segala makhluk, iaitu daripada apa? Jinnya, manusianya, syaitannya, malaikat, langit, bumi, hayawan, tumbuh-tumbuhan, jamadat, mana benda beku, dan jauhar, mana sebarang benda bentuk jauhar, dan arat sifat bagi jauhar. Jauhar ni sifat baru, zat baru. Arat sifat baru, jauhar zat yang baru. Ya. Dan arat, mana ruangan yang diperolehi oleh satu benda. Ya. Semua tu. Dan sesuatu yang dapat oleh akal, mana benda yang terlintas dalam akal kita, kita boleh bayangkan semua tu. Dan fikiran kita, dan satu yang dapat oleh panca indera yang lima, boleh pegang, ya, kita boleh sentuh, boleh cium, boleh dengar, dan semua tu dapat mata, telinga, hidung dan lidah, dan sentuh ada sekalian tu baharu. Semua tu hadisun, tu khabar ni. Kalau ngaji nahwu kullu mubtada, hadisun tu khabar ni. Mana semua tu adalah baharu. Apa makna baharu? Ma sabaqahul adam wa lahikahul adam. Benda yang didahului oleh ketiadaan dan akhirnya tiada. Itu siapa dia? Semua selain daripada Allah. Itu segala makhluk. Sebab tu kewujudan kita dia panggil wujud yang muqayyad atau wujud yang majaz. Muqayyad mana wujud yang terikat dengan yang lain. Ya, adapun wujud Ta'ala bukan muqayyad, dia mutlak. Apa makna mutlak? Dia tidak terikat dengan sesiapa. Itu dua pangkat kewujudan yang sangat berbeza, tidak ada jalan bersamaan. Wujud mutlak maknanya dia tidak berhajat kepada yang lain, dan taraf ialah wajib kewujudan dia, wajib wujud. Ada wujud muqayyad makhluk ni dia panggil wujud yang mungkin, mana ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Kita ni kalau orang kata ada, tak apa. Kata tak ada pun tak apa. Tuhan kalau kata ada, terus memang wajib. Kalau tak ada, tu akal tak terima. Ya, akal tak terima. Kata tak ada Ta'ala, tu akal tak terima. Itu maknanya kita mesti wajib. Mana barang yang tidak diterima oleh akal ketiadaan dia. Itulah taraf tingginya kewujudan Allah Ta'ala. Ya, wujud yang wajib. Ada pun selain Allah Ta'ala, dipanggil hadis baharu. Maknanya dia didahului oleh ketiadaan. Sebab tu untuk menjawab jawatan ketuhanan, misi kewujudan dia wujud hakiki, wujud mutlak. Kalau wujud majaz, wujud baru ni dia tak layak jadi Tuhan. Makhluk tiba-tiba asal tak ada, mesti berhajat kepada pencipta. Dia berhajat macam mana nak kata Tuhan? Tuhan ni dia tempat dihajati, Allahus Samad. Dia tempat dihajati, bukan dia berhajat. Itu beza dia. Jadi tidak ada jalan persamaan kita dengan Allah Ta'ala. Mukhalafah. Ini kalau tanya Tuhan di mana? Atas langit. Wah, berat ini. Dia masuk buku tak? Tak tahu apa tindakan dia. Di Wahabi ni dia. Dia dah masuk sikit-sikit. Kalau Tuhan ada bertempat langit, wah berat dia. Ya. Kata Syekh Nuruddin Al-Bajari, ya, kalau Tuhan tu di aras, aras itu baharu. Sebelum ada aras duduk di mana? Sedap di soalnya. Aras baru kan, kalau kata Allah Ar-Rahmanu ala arsyistawa dipakai makna zahir. Allah Ta'ala di atas aras duduk je gitu, berat je. Sebelum ada aras duduk kan, duduk Madir. Jangan dimengagut. Sebab Tuhan tidak ada satu jalan pun persamaan. Tuhan mukhalafah, dia tidak mumasalah, tidak suku dengan makhluk. Itu dia panggil Tuhan. Kalau dah suku makhluk, Muhammad jadi Tuhan, sepah Tuhan. Allah. Jadi semua tu apa? Hadisun wa baharu. Baru ni bukan bahasa kita yang kita faham baru, benda lama dengan baru tak. Baru dengan makna apa?
Wujudan dia didahului oleh ketiadaan. Mana dia dikepit oleh dua ketiadaan. Dalam pengajian Usuluddin, Adam ni Adamun, Ain dan Mim ya, bukan Alif dan Mim. Alif dan Mim itu Nabi Adam. Ain dan Mim, Adamun dia ada dua. Satu dipanggil Adam Sabiq, satu dipanggil Adam Lahid. Adam Sabiq mana ketiadaan yang mendahului. Satu lagi ketiadaan yang menghubungi. Ketiadaan yang mendahului ya bagi wujud kita. Kita wujud sekarang kan, tapi didahului oleh ketiadaan. Nah, maka itu bukan khalik, itu makhluk baru. Kemudian dia akan bertembung balik dengan ketiadaan, maut, mati. Jadi kita dikepit oleh dua ketiadaan. Ketiadaan dahulu dan ketiadaan akan datang. Jadi wujud kita tengah-tengah ni, ulama sufi kata apa? Ada dua tak ada. Makdum, hakikat dia tak ada. Ya, bila dibanding dengan wujud Allah yang hakiki, maka tenggelam kewujudan kita. Kita kata la maujud illallah. Mana tiada maujud melainkan Allah, itu maksud tiada wujud yang sebenar-benar. Apa wujud yang sebenar-benar? Wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan. Bila wujud dia tidak didahului ketiadaan, dia tidak berhajat kepada fa'il, pada pencipta. Tiap-tiap wujud yang didahului oleh ketiadaan, maka dia berhajat kepada pencipta. Semua makhluk kan, kita ni asal ada kita, asal tak ada. Bagi nak pergi tukar daripada tak ada kepada maujud, ini ada fa'il, pencipta dia. Itulah beza antara jauh kedudukan kita dengan Allah SWT. Kita mungkin, dia wajib. Habis. Yang dijadikan akan dia dengan kudratillahi ta'ala. Jadi semua makhluk, ya, kita dipanggil makhluk sebab apa? Sebab iktibar kita dijadi. Ya, mana apa makna makhluk? Mana allazi khuliqa, bina majhul. Mana yang dijadi. Maka Allah Ta'ala dipanggil Khaliq. Apa makna Khaliq? Allazi khalaqa, yang menjadi. Tuhan yang menjadikan, kita menerima. Kita dijadikan. Kalau dipanggil daripada kesan kudrat ni, maka kita dipanggil asar. Tuhan dipanggil muasir, yang memberi kesan. Jadi kita semua makhluk ni adalah kesan kewujudan Allah Ta'ala. Ya. Al-qudrah wal iradah muta'alliqatan bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk kepada semua makhluk, semua mungkin. Takluk iradat, peranan dia bagi. Takluk tugas atau peranan dia. Ya, iradat takluk dia apa? Taksis, menentu. Ya, sekian masa dah siap azal Tuhan dah tentu. Tiba masa yang Tuhan tentu, dijadikan. Jadi dengan apa? Dengan kudrat. Dia panggil taksir. Ya, mana takluk taksir memberi kesan. Mengadakan, meniadakan, itu semua kerja Allah. Semua yang kita lihat ni semua kesan. Kesan kejadian Allah. Waktu kalau tengok makhluk tak nampak kebesaran Tuhan, apa dia? Gelap. Dipanggil orang tidak mengenal. Orang kalau kenal harimau, dia masuk di hutan nampak tapak dia buncah. Oi. Kalau orang belah-belah hutan kan, orang faham, dia pandai. Tapak tu dia boleh baca, ni tapak apa lagi. Wah, anda ini pengalaman. Dia panggil khibrah. Orang yang pakar dalam bidang. Kerana apa tadi? Dan menjadikan antara sekalian kemudian daripada tiada. Mana Ta'ala jadikan dengan kudrat dia, kemudian daripada Adam. Adam itu makna ketiadaan. Kerana Ta'ala di dalam azal itu, iaitu maujud padahal sendirinya tiada sertanya suatu. Kana Allah la syai'a ma'ah. Kana Allah telah adalah Allah Ta'ala azali. La syai'a ma'ah. Tidak ada sesuatu pun bersama dia. Dia tunggal. Maka uhibbu an u'rifah fa khalaqal khalq. Aku kasih bahawa aku dikenal, maka aku jadikanlah makhluk. Ya, supaya dia mengenali Allah Ta'ala. Jadi motif kita ke dunia adalah apa? Untuk mengenali siapa dia. Ya, yang pencipta sebenarnya. Tuhan jadikan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Kata Ibnu Abbas, maksud liya'budun ay liya'rifun, supaya mereka mengenali siapa dia Allah Ta'ala. Sebab Allah kasih, dia dikenal. Jadi kalau kita mengenali Allah Ta'ala, maka dia masuk golongan orang yang dikasihi oleh Allah.